Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi. Kita bertemu pada hari ini dalam suasana yang begitu meriah sekali, suasana hari besar perayaan orang Islam. Hari semalam kita tak dapat bersiaran kerana kita memberi laluan sepenuhnya kepada program-program istimewa bersempena dengan Idul Adha. Dan hari ini kita bertemu kembali untuk menyambung menerusi cinta ilmu, akidah dan juga falsafah. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan sambung kembali membahaskan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, tulisan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar yang kitab asalnya berjudul At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Alhamdulillah, sekali lagi pada kesempatan petang ini saya tidak bersendirian, dikunjungi tanpa jemu oleh para tetamu kita, khususnya ibu-ibu dan juga para muslimat yang saya dipahamkan datang dari Desa Tun Razak, Ceras, Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Tak sibuk ke dengan orang nak korban apa semua ni? Tak terlibat sangat ya? Kegeli tengok orang sembelih ya? Ada setengah orang dia tak nak menengok. Tak apalah, itu terpulang kepada masing-masing. Ada yang tak sampai hati. Baik, kita bersama petang ini nak menyambung kembali perbahasan kita tentang kematian. Satu tajuk yang bagi setengah orang dia tidak selesa. Saya dipahamkan ada di kalangan orang kita yang sedang sakit, yang terlantar di hospital, yang bila dia tengok rancangan ni dia alih. Dia kata tak sanggup nak menengok cerita-cerita mati. Kita bukan cerita tentang kematian, tapi kita bercerita tentang preparation kita, persediaan kita menghadapi kematian. Sebab kematian ini, syarat mati bukannya sakit. Syarat mati hidup. Orang hidup mati. Sakit belum tentu mati. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. Dah umur kat 100 dah. Tak mati-mati. Sakit 3 serangkai, 4 serangkai, sehat je, tak ada masalah. Ada orang bukan main sehat lagi, main futsal petang-petang, nasi tak makan, perut berketul-ketul 6 biji, bukan main sehat lagi orangnya. Tapi tiba-tiba balik pada jogging, nak mandi, buka suih bilik air, mati kena karen. Berapa ramai? Balik jogging 4 pokok, meninggal dunia. Ramai. Bawa basikal ramai, langgar di kerbau, mati. Ini syarat mati bukan sakit. Syarat mati hidup. Kita yang dalam studio ini, bila-bila masa boleh mati. Ibu-ibu turun pada eskalator ni kan, tersempat kain ke tersedut dia tu, boleh meninggal, tak ada masalah. Jangan selak pula kain ni kan. Pandai-pandailah, pandai-pandailah. Jadi kita bukan menakut-nakutkan, tetapi kita nak buat persediaan. Macam dalam pertemuan kita yang lalu, kalau ibu-ibu masih ingat dan juga para penonton di rumah masih ingat, kita cerita tentang salah satu perkara yang kita boleh harapkan untuk kita elak daripada mendapat azab selepas kematian kita adalah dengan memohon syafaat dari Allah menerusi Nabi SAW, dan ada beberapa perantaraan lain. Dan syafaat ini bukan semuanya daripada Nabi, tapi ada juga syafaat macam kita dah terangkan, Quran pun boleh jadi syafaat. Puasa boleh jadi syafaat. Nabi sudah pasti Allah akan izinkan Nabi beri syafaat. Allah izinkan menerusi Quran jadi syafaat. Allah izinkan kepada puasa jadi syafaat. Pada kesempatan petang ini kita nak sambung sikit lagi tentang syafaat ini supaya nak melengkapkan 10 golongan yang dapat naungan syafaat ini. Baik, kita dah terangkan pada kesempatan yang lalu orang yang berpuasa. Orang yang puasa dia akan dapat syafaat. Yang keempat kata ulama, orang yang akan dapat syafaat adalah orang yang buat satu amalan, yang amalan ni semua kita buat, tapi kita tak perasan. Apakah amalan tersebut? Dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'atta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari, hadis 614. Apa artinya Nabi sebut? Siapa yang membaca setiap kali dia mendengar azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, macam yang kita selalu baca itu,
Maka apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang ni berhak mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Senang ataupun tidak? Nanti maghrib nanti kalau dengar azan, kena gembira. Sebab ini peluang kita dapat syafaat. Lepas tu jangan komplain. Alamak, mana mau jawab surau sekolah azan, radio azan, TV hijrah azan, masjid kat rumah azan, pening aku nak jawab azan. Jangan pening. Mana kalau ada 5 azan kita dengar keliling rumah kita, 5 syafaat dah kita dapat. Untuk satu waktu aja. Jadi jawab je lah. Radio pun radio lah. Jawab je. Sekarang ni orang azan boleh pakai Facebook pun ada. Dia boleh hantar orang WhatsApp suruh dengar azan. Jawab sajalah. Baca doa, baca doa. Ini syafaat. Senang kan nak dapat syafaat. Apa lagi? Kata ulama yang kelima, siapa-siapa yang nak dapat syafaat, hendaklah dia tinggal di Madinah, sabar terhadap dugaan di kota Madinah, dan berusaha untuk mati, meninggal dunia di kota Madinah. Ini kalau dapat, dapatlah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi bersabda, la yasbiru ahadun alal awaiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamati idza kana musliman. Hadis riwayat Muslim nombor 1374. Mana-mana orang, kata Nabi, yang bersabar terhadap kesusahan Madinah dan kemudian dia mati, maka aku akan beri syafaat kepadanya dan aku jadi saksi kepada dia pada hari kiamat kalaulah dia itu seorang Muslim, kata Nabi. Jadi macam sekarang kan jemaah haji kita sedang dalam proses manasik haji dia. Sedang kesana kemari lah ni. Berpecah-pecah. Ada yang sedang berada di kawasan Mina. Ada yang dah balik ke Mekah nak melakukan tawaf dan juga sa'i. Mereka ini sekarang bagi yang KT yang ujung-ujung, dia akan pergi pula ke Madinah. Lepas ni jemaah haji kita. Bayangkan bila dia pergi ke Madinah, bagi ibu-ibu di sini yang pernah buat umrah ataupun haji, kita boleh terbayang-bayang. Madinah ini dia berbeza sedikit dengan Mekah. Pertama cuaca dia. Kalau sejuk, sejuk sangat. Kalau panas, kau-kau punya panas. Dia tak macam Mekah. Mekah konsisten saja kebacaannya. Tapi Madinah itu dia berbeza-beza. Ada masa sejuk-sejuk betul. Maklum sajalah kalau hujan memang sejuk betul. Merah-merah pipi kalau orang Malaysia pergi ke sana. Tak payah pakai blusher lagi dah. Merah pipi. Sejuk. Ada orang tak tahan. Mulutnya terlepas. Apalah sejuk sangat. Apa ni panas sangat. Jangan. Nabi sebut, siapa sabar dengan dugaan Madinah, orang dapat syafaat aku. Jadi nanti dah buka balik visa umrah, kita pergi duduk Madinah. Kita kena gembira. Dan berusaha untuk mati. Berusaha bukanlah terjun daripada hotel. Tak. Jangan. Itu bunuh diri namanya. Ini kita berusaha maknanya kalau mati, matilah. Ya. Ada orang kita tak nak mati Madinah. Tak nak. Dia nak mati Malaysia. Sampai sana dia peluk tiang Masjidil Nabawi tu. Tanya ngapa peluk? Orang tua cakap kalau peluk jari tak sampai makna mati. Kalau sampai panjang umur lagi. La ilaha illallah. Biarlah pendek umur pun tak apa. Madinah ya. Ada satu hadis lain daripada Abu Hurairah. La yasbiru alal wa'i Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan. Hadis riwayat Muslim 1378. Tidaklah seorang dari umatku yang sabar terhadap cubaan Madinah dan juga kesusahan di Madinah kecuali aku akan berikan syafaat kepadanya dan juga jadi saksi kepadanya. Dalam hadis lain daripada Ibnu Umar, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maksudnya siapa yang nak mati di Madinah, maka matilah di sana kerana aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Itu yang kelima. Yang keenam, macam mana nak dapat syafaat? Yang keenam, sudah pastinya kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Ibnu Mas'ud, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Hadis riwayat Tirmizi nombor 484. Orang yang paling berhak dapat syafaat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi. Jadi ibu-ibu pun banyakkan selawat, ya. Sambil-sambil basuh beras, selawat. Daripada baca benda tak senonoh, baiklah selawat. Sebab bila kita basuh beras, selawat, apa yang kita baca jadi doa. Nanti nasi tak nak kering,
anak-anak makan, suami makan, jadi doa dalam nasi. Jadi mana suami yang degil-degil tu bukan, dia terus jadi baik sebab diselawatkan. Jangan maki amun masa masak. Itu yang maki amun tu masuk dalam anak-anak tu. Sebab tu masak ni orang kata yang paling sedap sekali adalah masak dengan kasih sayang, bukan? Bila masak dengan kasih sayang, ikhlas, dia punya rasa dia lain daripada biasa. Jadi yang maksud kasih sayang tu adalah selawat, Allahumma salli ala Muhammad, kan? Bacakan apa yang patutlah. Tiupkan mudah-mudahan. Nanti mana tahu dia reti bahasa sikit anak-anak ni. Macam-macam lah ya, ini amalan-amalan untuk tu dulu lah. Kemudian yang ketujuh, ini penting. Benda ni yang ketujuh ni, saya pernah terangkan di awal-awal musim kita hari tu, berkenaan tentang wasiat kita sebelum mati. Sebab ni ada berkaitan dengan perkara yang ketujuh, kata ulama', siapa nak dapat syafaat, cara ketujuh adalah dia disolatkan jenazahnya oleh sekelompok orang Islam dalam jumlah yang tertentu. Iaitu hadis Nabi, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atu kulluhum yashfa'una lahu illa syuffa'u fihi. Hadis riwayat Muslim nombor 947. Tidaklah seorang mayat yang disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100 orang, melainkan orang itu akan beri, yang 100 ini boleh beri syafaat kepada si mati ni nanti. Macam ibu-ibu nantilah, kalau meninggal dunia, tapi macam mana nak suruh, kita dah mati. Awal-awal ni kena pesankan pada suami, pada anak-anak. Pesan, mak nanti kalau meninggal, pastikan kau start kereta, kau pergi semua sekolah agama yang ada, kau kutip semua budak-budak asrama, cukupkan 100. Tambah sikit lah, 120, 150 orang. Jangan ngam-ngam 100. Takut yang datang tu bukan semua senonoh. Yang datang tu bukan yang karaoke pun ada, semua ada. Jadi cari lebih sikit lah, 150, 200 orang datang semayangkan mak. Mesti mau pesan. Mesti mau pesan. Kalau tak cukup 100, kau pusing Kuala Lumpur. Kau pergilah mak tapis ke mana ke. Budak-budak kau panggil. Kan dulu kan memang ambil budak-budak sekolah agama. Ya. Selain pada 100, ada lagi hadis yang menerangkan tentang 40. Apakah hadis tersebut? Saya akan terangkan selepas ini kerana kita akan berehat seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu Akidah Falsafah, membincangkan tentang golongan yang selamat, khususnya daripada azab kubur, fitnah kubur, ujian kubur. Salah satu cara kita nak selamat, dapatkan syafaat. Cara nak dapat syafaat ada 10 cara. Kita dah terangkan cara yang ketujuh, iaitu kita berusaha, bukan berusaha lah, kita ikhtiarkanlah daripada sekarang supaya kita disolatkan oleh maksimumnya 100, bukan maksimum, minimumnya 100 orang. Kalau nak kurang lagi pada 100 pun boleh. Berdasarkan satu hadis, riwayat Muslim nombor 948, Nabi SAW pernah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan berikan syafaat kepada jenazah itu. Jadi kita dah dapat pemahaman petang ini. Nanti kita meninggal dunia jadi jenazah, usahakanlah, payah juga dah mati nak usahakan. Pesan pada sekarang lah maksud. Kan kalau tengah terbujur kaku gitu, tak cukup lagi ni. Lari semua dengan imam-imam lari. Pesan balik ni kan, balik ceras ni kan, terus pesan pada suami ya. Abang nanti saya mati tu jangan kurang pada 40 lah, senang cerita ya. Sebab dapat syafaat. Dengan syarat orang tu senonoh semualah, tidak syirikkan Allah, tidak nano sangat orangnya, dapat syafaat. Senang pergi mak tapis lah, ambil budak-budak hafiz, budak-budak sekolah agama kan. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, macam mana nak dapat syafaat? Membanyakkan sujud. Senang saja kan, membanyakkan sujud. Ada satu cerita, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pernah satu ketika dia jumpa dengan Nabi. Dia pun cerita, ya Rasul, boleh tak ini malam saya tidur rumah tuan? Katanya, nak buat apa tidur rumah saya? Saya ambil ganti dengan Anas bin Malik, saya berkhidmat untuk keluarga tuan malam ni. Sebab Nabi dia tengah malam, Nabi qiyamul lail. Jadi Anas biasanya akan pergi ambil air, buat wuduk untuk Nabi. Jadi
Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia nak dapat fadilat itu juga, dia minta izin dengan Anas. Anas, kau cuti, aku ganti ni malam. Kau cakap dengan Nabi dulu lah. Dia pun jumpa, ya Rasul, boleh tak saya malam ni tidur sama Tuan? Saya berkhidmat lah. Tuan nak suruh masak nasi ke, masak air ke, buat kopi ke, semua saya bikin lah. Ini satu malam saya tukar shift dengan Anas bin Malik. Nabi kata, boleh, tak ada masalah. Jadi malam tu Rabi'ah bin Ka'ab tidur rumah Nabi. Tengah malam, Nabi pun nak solat malam, nak ambil air wuduk. Jadi Rabi'ah ni pun pergilah ambil air di perigi, bawa jumpa Nabi, Nabi ambil wuduk. Kemudian Nabi semayang. Kemudian bila nak itulah sentiasa berkhidmat, nak minum air dia ambilkan. Kemudian Nabi pun faham agaknya. Nabi pun tanya Rabi'ah. Rabi'ah, mintalah, kata dia. Dia kata, mintalah. Rabi'ah pun tak faham. Minta apa ya Rasulullah? Mintalah apa-apa kau nak. Kau nak apa sebenarnya ni? Sampai malam-malam pun sanggup duduk berkhidmat. Ada apa kau nak? Kau nak jalan apa sebenarnya? Mintalah, apa-apa nak minta. Minta tanah ke, minta apa? Mintalah. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku minta untuk dapat nak teman kau di surga je ya Rasulullah. Dapat kita duduk sekali pun jadilah. Aku tak nak dah benda lain ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Tak ada dah benda lain kau nak? Tak ada dah ya Rasul, itu saja. Tanah apa semua tak nak. Jawatan kosong ke apa tak nak. Tanah tak nak ya Rasulullah. Saya nak teman Tuan dalam surga saja. Lalu Nabi pun bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Senang saja. Nabi sebut, kalau begitu, tak payah tidur rumah aku, tak apa. Tolonglah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud, kata Nabi. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, hadis nombor 489. Senang saja kan? Siapa nak dapat syafaat bersama dengan Nabi syurga, banyakkan sujud. Sujud ni bukan buat yoga, buat exercise tai chi, bukan. Ni sujud solat. Bukan menonggek kat tepi padang tu, bukan. Itu exercise. Ini kita solat, ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, macam mana nak mendapat syafaat? Ini syafaat daripada orang selain pada Nabi. Saya sebutkan di awal, syafaat ini dari Allah. Allah akan beri syafaat melalui beberapa perkara. Contohnya Nabi, apa lagi? Quran, apa lagi? Puasa, apa lagi? Orang yang salatkan jenazah kita, syafaat 40-100 orang. Ada satu lagi yang melalui orang lain juga adalah anak soleh. Anak soleh, anak-anak kita. Kalau anak perempuan, anak solehah. Sebab itu Nabi sebut doa anak soleh boleh mengangkat darjat mak bapak dia. Innallaha la yarfa'u darajati lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi inni anni li hadhihi. Maka jawab orang itu, fayaqulu biistighfar waladakalakah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Apa Nabi ceritakan? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh ke dalam syurga. Maka hamba ini bertanya, Tuhan, dari mana aku boleh dapat upgrade begini syurga ini? Macam mana aku boleh dapat? Aku bukan orang baik sangat. Maka apa jawapan Allah? Ini bukan kerana engkau, tapi ini kerana istighfarnya anak engkau. Nah, anak dia punya doa. Sebab itu kita kena doa pada Allah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Kalau anak perempuan jadi anak yang solehah. Bukan anak salah lihat, solehah. Kalau salah lihat tu yang pening kepala tu. Yang solehah. Yang mendoakan maknya, mendoakan ayahnya. Sebab doa daripada anak kita ni, dia boleh beri syafaat kepada kita. Jadi kita di sini yang masih ada mak bapak pun doakanlah untuk mak bapak kita, untuk dia orang dapat upgrade sikit lah. Upgrade sikit dia punya status je nanti. Dan yang ke-10 yang terakhir, kata ulama', siapa nak dapat syafaat, nak selamat siksa kubur, sering membaca surah Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk. Iaitu diamalkan membaca setiap malam, khususnya sebelum tidur. Surah Al-Mulk ini surah ke-67 dalam Quran. Dia tak banyak, ada 30 ayat. Jadi selain daripada kita menggentir telefon, menengok WhatsApp ke apa ke, bacalah Quran. Ya. Ni nak tidur, esok buruk jari tu, esok gini. Tengok nak tidur. Baca surah Al-Mulk sambil-sambil, ya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suratun minal Quran, 30 ayat. Tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi biyadihil mulk wa fi riwayatin fa akhrajathu minan nar wa adkhilatul jannah. Apa maksudnya? Satu surah dalam Quran
Ada 30 ayat yang mana pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada pembacanya hingga Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Dalam riwayat lain, hingga dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itu surah Al-Mulk ini adalah surah-surah Al-Quran yang sering dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Antara surah yang kerap dibaca. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad, Al-Mulk antara surah kegemaran baginda Nabi. Dan selain daripada Tabarakah, Nabi juga sering baca sebelum tidurnya hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Alif Lam Mim Tanzil dan juga Tabarakalladzi bihadihil mulk. Itu dua surah yang Nabi paling suka baca. Dan siapa yang membaca surah Al-Mulk tiap malam dapat menghindarkan daripada azab kubur. Suratu Tabarakah yal mani'atu min azabil qabri, kata Nabi. Sesungguhnya surah Tabarakah ini dia menjadi penghalang daripada azab kubur. Ini 10 cara. Senang atau tidak? Senang saja kan? Jadi mudah-mudahan dapatlah kita mengamalkan. Tak adalah berat-berat. Tak ada sebut siapa nak syafaat kena pergi berjihad, kena pergi lawan Amerika apa, tak ada. Tak ada, senang. Semua yang kita boleh buat dalam wilayah lingkungan kita sahaja. Ringan sahaja. Yang penting mulakan dengan ma'rifatullah. Kenal Allah sungguh-sungguh. Merasakan Allah itu dekat dan wujud dekat betul dengan kita. Bukan sekadar rasa Tuhan tu jauh. Doa pun rasa Tuhan tu dekat. Ada orang kan doa, Ya Allah, Ya Allah. Macam Tuhan tu jauh sangat kan. Rasa dekat saja. Allah itu dengan kita. Itu tanda-tanda selamatlah daripada azab kubur. Baik, kita sambung balik perbincangan kitab kita ini pada muka surat 169, pada muka surat 168, diceritakan tentang golongan-golongan yang selamat daripada azab kubur ini. Baik, kata tuan kitab muka surat 168, dalam Nawadirul Al-Usul, Abu Abdullah At-Tirmizi menceritakan suatu riwayat daripada Sa'id bin Musayyib. Dia berkata, suatu masa Ibnu Umar melawat jenazah. Dan ketika meletakkan jenazah tersebut di lahat, beliau membaca dengan menyebut nama Allah dan pada jalan Allah dan di atas millah agama Rasulullah. Tatkala beliau meratakan lahatnya, beliau membacakan doa, Ya Allah, lindungilah dia daripada gangguan syaitan, serta selamatkanlah dia dari seksa kubur. Ketika ditinggikan tanah kuburnya, beliau berdiri di sebelah kubur dan berdoa, Ya Allah, lapangkanlah tanah dari dua bahunya, angkatlah rohnya dan terimalah dia di sisimu dengan penuh keredaan. Aku lalu bertanya kepada Ibnu Umar, adakah perkara yang kau buat ini kamu dengar dari Rasulullah atau hanya hasil pemikiran kamu sendiri saja? Maka Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mampu mengucapkannya, tetapi aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi ibu-ibu boleh juga berpesan, tuan-tuan pun boleh pesan kepada orang yang akan menguruskan jenazah kita nanti, ketika meletakkan jenazah kita dalam liang lahat, dalam kubur itu, boleh juga mereka ini bacakan doa-doa yang kita nyatakan tadi. Kalau tak dapat doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu pun okey. Sebab doa ini, kata tuan kitab, boleh juga memberi kesan sedikit pada kita di dalam kubur nanti. Kata tuan kitab lagi, Abu Abdullah At-Tirmizi berkata, ayahku berkata kepadaku, Al-Fadl bin Zakin meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan, daripada A'mash, daripada Umar bin Murrah. Dia berkata, ketika mayat dimasukkan ke dalam lahatnya, mereka biasanya membacakan doa, Ya Allah, lindungilah dia daripada syaitan yang terkutuk. Pun boleh dibacakan. Diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, apabila mayat ditanya tentang Tuhannya di dalam kubur, maka syaitan akan memperlihatkan dirinya kepada mayat itu dan menunjuk kepada dirinya sambil berkata, aku adalah Tuhanmu. Abu Abdullah mengatakan bahawa perkara tersebut adalah fitnah kubur yang berat. Oleh kerana itu Rasulullah pernah berdoa agar diberi iman yang teguh, iaitu kata Nabi, Ya Allah, berikanlah keteguhan iman ketika ditanya di dalam kubur dan bukakanlah pintu-pintu langit bagi rohku. Maka dengan demikian tidak ada jalan bagi syaitan untuk menggodanya.
Kerana Rasulullah telah berdoa agar terhindar daripada pujukan syaitan. Inilah tahqiq atau ketetapannya ketika diriwayatkannya daripada Sufyan. Beliau menyatakan dalam kitabnya bab 249. Jadi juga kata tuan kitab, sebahagian daripada cara kita boleh selamat daripada azab kubur, iaitu orang mendoakan ketika proses pengebumian itu, ya. Seterusnya muka surat 169, ada satu bab tuan kitab kita buat di sini, iaitu berdiri berhampiran dengan kubur sebentar sebelum jenazah dikebumikan dan perintah agar berdoa diberi iman yang teguh. Di sini tuan kitab kita nak gambarkan, kita boleh bantu orang yang kita sayang yang meninggal ini untuk diringankan azabnya itu. Antaranya perkara-perkara yang akan kita terangkan selepas ini. Disebutkan di sini, Muslim menceritakan suatu riwayat daripada Syammasah Al-Mahri. Dia berkata, kami mengunjungi Amru bin Al-As ketika dia sedang menghadapi kematian ataupun nazab. Dia berkata, jika kamu semua kebumikan aku, maka tuangkanlah air yang sejuk di atas kuburku. Kemudian berdirilah di sekitarnya, kemudian usahakanlah cari kambing, sembelih dan beri makan kepada orang supaya orang bergembira. Agaknya kenapa dia pesan begitu? Kita akan terangkan selepas ini, kerana kita akan berehat seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan bersiaran menerusi Cinta Ilmu Akidah Falsafah, sedang membahaskan tentang persoalan golongan yang selamat, khususnya daripada azab kubur nanti. Seperti yang kita dah terangkan di dalam surat 169, ada beberapa perkara yang dititipkan oleh tuan kitab kita ini tentang bagaimana kita nak bantu orang-orang yang meninggal dunia ini supaya mereka nanti boleh sedikit dapat ketenangan di dalam kubur. Walaupun bagi kita, boleh ke kita siram air sejuk kan, jadi tu. Ini perkara yang dicatatkan oleh tuan kitab yang ada dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu yang tadi disebutkan bagaimana Muslim menceritakan suatu riwayat daripada Syammasah Al-Mahri. Dia berkata, ketika kami mengunjungi Amru bin Al-As ketika sedang dia nazak, dia kata, jika kamu kebumikan aku, maka tuangkan air yang dingin di atas kuburku dan kemudian berdirilah sekitarnya. Kemudian nanti kamu usahakan untuk nak sembelih kambing, kemudian bahagikan orang makan supaya orang gembira. Jadi Amru bin Al-As pun berpesan gitu, ya. Begitu juga Yazid bin Abu Habib meriwayatkan kepadaku bahawa Abdul Rahman bin Syammasah bercerita kepadanya dan berkata dalam hadis itu, ikatkan kain penutup pada badanku dengan kuat, kerana sesungguhnya aku sedang menghadapi musuh, dan tuangkan air sejuk di atas tanah kuburku. Bahu kananku tidak lebih berhak di tanah daripada bahu kiriku, maka jangan kamu semua masukkan kayu atau batu ke dalam kuburku. Jika kamu semua telah mengebumikan aku, duduklah dekat dengan kuburku dan selepas itu usahalah untuk menyembelih kambing, memotong-motong dan memberi makan kepada orang. Dan kata dia, maka aku akan gembira dengan kamu. Ibnu Al-Mubarak menyatakan hadis ini yang mirip dengan hadis Muslim tersebut, sumbernya daripada Ibnu Lahiyah. Jadi boleh berpesan. Nanti ibu-ibu pun pesanlah pada suami, pesan pada anak. Nanti kalau mak dah masuk dalam tu, kau tuangkanlah air sejuk-sejuk sikit, ya. Tak obeng limau ke, biar pelik sikit orang kan. Air yang biasa saja. Air sejuk mana air yang biasa macam orang Melayu ni, dia buat air mawar, air yasin, begitulah agaknya bukan. Kuburlah apa-apa air yang patut. Yang kopi O ke apa terpulanglah. Jangan pelik dia orang je nanti, ya. Abu Daud meriwayatkan satu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengebumikan seseorang, baginda akan berdiri berhampiran kubur dan bersabda, mohonkan keampunan bagi saudara kamu dan mintakan baginya keteguhan kerana dia sedang ditanya pada masa ini. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dalam kitab Nawadirul Usul, Abu Abdullah At-Tirmizi Al-Hakim meriwayatkan suatu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengebumikan jenazah seseorang, baginda akan berdiri dekat dengan kuburnya dan berdoa agar dia diberikan keteguhan. Baginda pun bersabda, ma yastaqbilul mu'minu min haulil akhirati illa wal qabru aftau minhu
seorang mukmin akan menghadapi ketakutan akhirat setelah dia menghadapi ketakutan kubur yang lebih dahsyat. Jadi dari sini kita boleh faham, kita boleh sebenarnya berpesan kepada orang-orang yang nak menguruskan jenazah kita, buatlah perkara-perkara yang boleh meringankan kita nanti di dalam kubur. Tak jadi masalah. Buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Ini bukan yang kita terang, ini benda wajib. Tapi dicatatkan oleh Tuan Kitab sebagai nak menunjukkan ada orang mengamalkan begitu, ya. Potong kambing, pesankan dia buat bagi orang suka, sebab dengan sedekah daripada aku itu menyebabkan orang jadi seronok. Begitulah agaknya, ya. Baik. Dalam soal kita nak cerita tentang golongan yang selamat daripada azab kubur ini, saya ingin ringkaskan begini. Kalau ibu-ibu dan para pecinta ilmu di luar sana nak selamat daripada azab kubur, ada 14 perkara yang ibu-ibu dan juga para penonton boleh lakukan. 14 perkara. Senang saja. Sebahagiannya kita dah terangkan dalam bab syafaat yang lepas, ya. Perkara pertama sekali, siapa nak elak azab kubur, nombor satu sekali adalah makrifat pada Allah. Itu tak boleh lari. Mesti beriman kepada Allah, beramal soleh dengan tuntutan Nabi SAW. Bukan sekadar kenal Allah, tapi beramal soleh. Mesti banyak zikir, selalu sebut nama Allah. Orang begini boleh selamat daripada siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa nak selamat daripada azab kubur, banyakkan membaca surah Al-Mulk. Ini kita dah terangkan. Dia surah yang taklah panjang, 30 ayat. As-suratu tabarakah hiyal mani'atu min azabil qabri. Surah Tabarakah ataupun surah Al-Mulk ini, dia penghalang daripada azab kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa nak selamat azab kubur, berusahalah atau berdoalah untuk meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Usahakan, jangan bunuh diri, tapi doa, mudah-mudahan dapat. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Nabi sebut, siapa-siapa orang Islam yang meninggal pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, Allah akan pelihara dia daripada fitnah kubur. Cuba kita bayang orang sekeliling kita yang kita kenal, yang dah pun kembali ke rahmatullah, yang meninggal malam Jumaat ataupun pagi Jumaat atau siang Jumaat. Kebanyakannya orang baik-baik. Orang baik-baik. Baik bukan makna dia tu ustaz, ustazah, kan? Tak mesti. Baik ini mungkin dia orang biasa, tapi mulut dia tak pernah cakap yang tak elok. Tak pernah ngumpat orang, tak pernah mengata orang. Tenang saja, tak campur orang. Orang macam ni orang baik-baik. Mungkin dia ilmu tinggi tapi mulut, ya Allah, mengata orang, ngutuk macam longkang cakap. Orang macam ni bukan orang baik. Orang baik ni orang selesa dengan dia. Cuba ingat balik, kebanyakan orang yang meninggal hari Jumaat yang kita kenal, semua orang baik-baik. Hidup dia tak menyusahkan orang, hidup dia menceriakan orang. Kita tengok dia, kita rasa seronok. Walaupun dia bukan orang yang lebay-lebay, tapi dia orang baik, meninggal Jumaat. Sebab itu meninggal Jumaat ini misteri. Saya banyak jumpa orang yang bukan ustaz, bukan ulama, orang biasa, yang kita, ukuran kita, tak siapa-siapa lah orang ini, tapi meninggal Jumaat. Ramai. Ada di negara kita, pelawak meninggal Jumaat. Pelawak. Siapa sangka? Tapi mungkin sepanjang dia berkarier, dia bekerja, niatnya satu untuk menceriakan orang, tanpa dia perlu berpakaian macam orang perempuan ke apa, tak ada. Tapi dia kerjaya dia nak menceriakan orang. Orang sedang ada masalah, buka radio dengar suara dia, jadi gembira. Dia menenangkan orang. Mungkin niatnya betul, dapat dia meninggal hari Jumaat. Ada artis meninggal Jumaat, ramai. Sebab itu, misteri. Doalah pada Allah. Sebab meninggal hari Jumaat ini, dia boleh dapat waqahullah fitnatul qabri, daripada azab kubur. Tapi bukanlah makna kalau tak mati hari Jumaat itu kena azab kubur. Tak. Nabi kita meninggal hari Senin. Tak ada kaitan. Cuma ini kelebihan-kelebihan orang yang meninggal pada penghulu segala hari. Hari Jumaat. Yang keempat, orang yang kalau nak cara nak elak azab kubur, orang yang meninggal dunia kerana penyakit-penyakit dalam perut, boleh selamat azab kubur. Berdasarkan hadis, man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa-siapa yang mati kerana benda-benda daripada perut dia,
maka dia tidak akan diazab di dalam kubur. Penyakit-penyakit yang kerana sakit daripada perut, bukan sakit perut, salah makan mi goreng ke apa, bukan. Sakit perut ni macam kita biasa dulu gastrik, appendix, ataupun penyakit-penyakit yang kita panggil penyakit saluran gastrousus ini, saluran pencernaan. Sekarang ni banyak penyakit pelik-pelik sebab sekarang ni orang makan racun banyak banding dengan makan tu. Jadi banyak kanser usus besar, ada penyakit polip, diverticulosis, buasi, sembelit, apa lagi, alahan, radang, inflamasi, Crohn, ulcer. Semua pelik-pelik nak sebut pun tak reti lah penyakit sekarang. Dulu penyakit perut habis kuat cerit-berit je sikit perut salah makan, ataupun makan benda basi sikit perut, ataupun cika. Orang kampung saya panggil cika. Cika ni overdose, makan banyak sangat dia dah jadi jalan hai kepala dia, dah jadi cika. Jadi sekarang ni penyakit makin banyak. Itu yang keempat. Jadi kalau ada yang ada penyakit perut, dan jangan susah hatilah. Kalau mati mudah-mudahan selamat azab kubur. Jangan cari penyakit pula ya. Telan, rondap ke apa nak bagi ke sakit perut. Jangan, itu bunuh diri. Yang kelima, siapa orang yang boleh selamat azab kubur? Orang yang mati yang dipanggil ribat fi sabilillah. Orang yang berjaga-jaga sempadan negara dia. Kerana Allah, bukan kerana lain. Kerana Allah. Dia jaga sepadan tanah air. Ribatu yaumin wa lailatin khairu min siyamin syahrin wa qiyamih. Wa in mata fihi ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Hadis riwayat Muslim. Nabi sebut, siapa-siapa yang jaga sepadan negaranya waktu siang, waktu malamnya, maka orang ni seumpama dia puasa tak berbuka-buka, umpama dia qiyamul lail tak berhenti-henti. Kalau dia mati, dia akan dapat pahala yang banyak, wa aminal fattan, dan dia selamat daripada fitnah kubur. Sebab itu, bagi saudara-saudara kita yang menonton rancangan ini, yang terdiri daripada pegawai-pegawai keselamatan, orang yang anggota keselamatan kita di Eskom, di sepadan Filipina, sepadan Thailand, sepadan Singapura, ini semua orang-orang yang jaga tanah air kita. Orang begini kita berikan galakan, kerja betul-betul, kerja ikhlas kerana Allah, kerana boleh selamat daripada azab kubur. Kalau mati, ya, kalau mati. Bahkan kalau dia cedera sekalipun, cederanya itu juga mulia di sisi Allah. Yang keenam, macam mana nak selamat azab kubur? Pastinya orang yang tak kena azab kubur siapa? Orang mati syahid. Mati syahid. Ini lain kali kita akan sambung mati syahid inilah. Yang ketujuh, siapakah boleh selamat dari azab kubur? Orang yang bersuci daripada buang air kecilnya, iaitu menjaga kebersihan dan kesucian dirinya daripada najis. Dia ada satu hadis daripada Al-Bazzar dan juga At-Tabrani, amatu azabil qabri fil bauli fastanzihu minal baul. Apa kata Nabi? Majoriti manusia diazab dalam kubur kerana apa? Masalah air kencingnya. Justru itu kata Nabi, bersucilah daripada air kencingmu. Apa artinya? Majoriti orang dalam kubur yang kena piak, perak jam ni, bukannya kes besar-besar sangat. Kesnya tak jaga kebersihan semasa buang air kecil sahaja. Sebab itu bagi orang laki-laki khususnya, disunatkan kepada orang laki-laki bila buang air kecil, mesti ada istibra' wa tanahuh. Istibra' wa tanahuh, berdehem. Bila lepas buang air kecil, mesti mau istibra' tanah, berdehem. Bukan batuk kering, berdehem. Ya. Dipanggil batuk orang kaya. Kadang RNR punya tanda, orang pencen dia punya batuk, ya Allah, sampai tempat makan boleh dengar, wah, teruk, no gayanya. Ya, sikit saja. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang, kita akan sambung sedikit lagi tentang bagaimana cara nak mengelakkan azab kubur ini, dan kita akan sambung pula dengan satu bab yang baru, iaitu bab hadis daripada Al-Bara' bin Azib. Sekadar itu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.